ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi setelah sekian mana terputus hubungan antara kita dengan Sakinah Sungai Petani. Jadi memang kita sebenarnya kan sebulan sekali ada kelas tetap itu berkaitan dengan tajuk kitab Iljamul Awam an Ilmul Kalam, mengekang orang awam daripada ilmu kalam, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana kita dalam bincangan kita terakhir kita jumpalah sekali tu, kita sedang bincangkan dalam bahagian berkenaan dengan tajuk tugasan bagi seorang tu bila dalam masalah ikuti mazhab salaf. Dia suruh yang iaitu adalah berkenaan dengan menahan dia kata menahan diri, iaitu imsak, menahan diri daripada membahaskan atau membincangkan daripada pada kalimah-kalimah yang berkaitan dengan Allah SWT. Ala kulli hal, siapa-siapa yang ikut kelas kita ni melalui Google Meet, kita ada kitab lah, kita boleh tengok kitab sekali. Kita memang ada kitab sekali, kita tengok kitab yang dalam kita punya website yang kita suruh download kat situ. Siapa-siapa yang ikut kat Facebook nampak muka saya je lah. Cuma kita akan bacakan kitab insyaAllah. Baik, sebelum kita sambung balik, suka kita ingatkan bahawa buku ni yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah berkenaan dengan mekang orang awam dari ilmu kalam, yang mana ia sebenarnya secara asas berdasar pengalaman beliau sebenarnya melihat pada hujung hayat beliau ketidaksesuaian akan ilmu kalam ni disampaikan kepada masyarakat, dan bahkan apa lagi untuk dibina di atasnya akidah. Jadi sebab tu dalam buku yang kita bincangkan ni sebenarnya beliau pecahkan bab ni kepada 3. Bab pertama yang kita masih dalam tajuk dia adalah bab fi bayani haqiqati madhhab salafi fi hadhihi al-akhbar, bab mengenai dengan penjelasan mazhab salaf, fahaman salaf dalam khabar-khabar. Sebenarnya datang buku ni berdasar kepada surat sebenarnya. Okey. Dia kata di surat yang dikirim kepada beliau meminta untuk beliau jelaskan berkenaan khabar-khabar yang yang dirasakan akan ada tasbih, penyerupaan dari sisi orang-orang awam, orang-orang yang tak tahu. Okey. Orang yang bawahan, yang mereka ni yang jahil, mereka ni sama ada fizikal yang sesat, dan iktikad bahawa pada sifat Allah Taala ni ada rupa tangan, dan dia fizikal kan. Kemudian dan satu lagi yang mendakwa bahawa dan zahir khabar ni, dan mereka mendakwa ini adalah ikut iktikad dia mazhab salaf, dan kemudian dia nak tahu mazhab salaf apa. Jadi dia pecah. Jadi Imam Ghazali jawab dalam buku dia ni berkenaan dengan dia buat pecahkan 3 bab lah. Bab penjelasan hakikat mazhab salaf dalam khabar-khabar yang datang mengenai zat ataupun mengenai zat Allah SWT yang berkaitan tadi sebut tangan dan sebagainya lah. Dan kemudian kedua, bab mengenai penjelasan fil burhan ni, penjelasan ala anal haqqa fihi madhhabus salaf, bahawa yang sebenar sepatutnya kita berfahaman atau berpegang dengannya adalah mazhab salaf. Wa ana man khalafahum fa hum mubtadi'. Siapa yang menyanggahi para salafus soleh, maka mereka adalah golongan pelaku bid'ah. Kemudian bab ketiga fi fusulin mutafarriqatin
mengenai fasal-fasal yang berasing-asing, nafi'atin yang munafaat fi hadzal fanni, dalam ilmu ini. Okey, baik. So hari tu waktu kita bincangkan daripada siri pertama sampai kelima, kita sebenarnya dah ambil waktu bab pertama, bab mengenai syarah i'tiqad salafus soleh tentang khabar-khabar. So kita sebenarnya ambil bila sebut tentang bab salaf bab pertama mengenai syarah ataupun i'tiqad salaf ni, dia kata ketahuilah yang sebenar, yang jelas, yang tiada perdebatan padanya di sisi ahli basair, di sisi ahli pengetahuan adalah mazhab salaf, yang dimaksudkan adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Dan kita yang disebut je mazhab salaf, yang dimaksudkan adalah mazhab sahabat dan para tabi'in. Dan ni sekarang kita datangkan penjelasan ni dengan penjelasan yang dan dia penjelasan akan keterangan dia. Okey, kemudian disebutlah mazhab salaf secara keseluruhan. So kita akan baca nombor ni, dia punya kiraan dia 7. Sebenarnya kita akan sebut, kemudian kita akan bagi tahu kat mana kita dah berhentilah sekali lah. Okey. So dia kata mazhabus salafi ijmalan, mazhab salaf secara keseluruhan. Fa aqul, maka aku katakan hakikat mazhabus salafi, hakikat mazhabus salafi, mazhab salaf adalah wa huwal haqqu indana, dan dia yang benar, yang hak di sisi kita, anna kullaman balaghahu hadithun, bahawa siapa yang sampai pada dia hadis, min hadhil ahadith, pada hadis yang membincangkan berkenaan dengan tangan ke apa ke turun ke sebagainya, ke rupa ke, yang mana dikata daripada hadis ni min awamin khalq, daripada keseluruhan umum awam makhluk, yajibu alaihi fihi sab'atu umurin, wajib pada dia 7 perkara. Pertama takdis, kedua tasdik, takdis maksud dia penyucian, kedua tasdik percaya, ketiga summa i'tiraf bil ajzi, mengaku kelemahan, summa sukut, diam, yang kelima summa kafu, menahan diri, berhenti, summa imsaku, menahan diri, summa taslim li ahli ma'rifati, kemudian menyerah pada ahli makrifat. So kita akan baca sikit kat sini, kemudian kita terus lompat kepada bahagian kita lah. Okey, jadi dalam terang penjelasan tu dia kata takdis tu adalah amat takdis tu ada pun pentakdisan, fa'ani bihi tanzihur rabbi ta'ala an jismiyati wa tawabi'iha. Dia kata adalah yang dimaksudkan adalah penyucian Rabb tabaraka ta'ala daripada jisim dan juga apa ikutan pada jisim, dan fizikal macam makhluk. Adapun Allah ada zat, semua tahu ada zat. Okey, tapi untuk kata keserupaan dengan makhluk tu tidaklah, kan? Ada zat tapi tak serupa dengan makhluk. Untuk kata tak ada zat langsung tu gila. Okey. Kemudian adapun tasdik, amat tasdiku fahul iman, dia adalah iman. Dia kata bima qalahu SAW, dengan apa yang disabdakan oleh baginda SAW. Wa anna ma dzakarahu haqqun, apa baginda sebut adalah benar. Wa fi ma qalahu shadiq, dan baginda pada apa baginda katakan adalah benar. Baginda bercakap benar. Wa annahu haqqun ala alwajhi alladhi qalahu wa aradahu, dan dia adalah benar di atas bentuk yang baginda katakan dan baginda inginkan. Kemudian yang ketiga, wa amal yang tiraful ajzi, adapun pengakuan dengan kelemahan, fahuwa ayyukirra bi anna ma'rifata muradihi laysat ala qudrati taqatihi, bahawa dia adalah memperakui tentang bahawa pengetahuan kehendak baginda SAW atau kehendak Allah Ta'ala bukanlah di atas keupayaan, kadar keupayaan orang tersebut. Wa anna dzalika laysa min sya'nihi wa hirfati, dan bukan daripada urusan dia dan juga tugasan dia. Bukan dia punya profession. Kemudian wa amma sukut, adapun diam, fa alla yas'ala an maknah, bahawa dia jangan menanyakan mengenai maknanya, wala yakhudu fihi, jangan dia memperdalam perbincangan mengenainya dalamnya, wa ya'lamu anna su'alahu anhu bid'ah, bahawa dia tahu bahawa soalan dia mengenai benda tersebut adalah bid'ah. Wa annahu fi khawdihi fihi makhatirun bidinihi, dan dia dalam mendalamkan perbincangan padanya adalah membahayakan terhadap agama dia. Wa annahu yushiku ayakfura law khawda fihi min haitsu la yash'ur, dan dia hampir sangat bahawa dia kufur kalau dia memperdalamkan perbincangan padanya dengan tanpa dia sedar. Dan kita sekarang dekat sini, wa amal imsaku, adapun imsak tu adalah wa alla yatasarrafa fi tilkal alfazi, bahawa jangan dia bertindak atau memperlakukan pada lafaz-lafaz yang datang tu bitasrif, dengan pentasrifan, pengubahan, mengubah kepada pengertian, wa tabdil bi lughatin ukhra, menukar dengan bahasa lain, wa ziyarati fih, dan menambah padanya, wa nuqsan minhu, mengurangkan darinya, wal jam'u wa tafriq, gabungkan dengan maksud yang lain, atau tafriq, pisahkan. Bal la yantiqu illa bidzalikal alfaz, bahkan jangan dituturkan kecuali dengan lafaz tersebut saja. Wa ala dzalikal wajh, dan bentuk itu.
Man minal iradi wal i'rabi. Dan daripada di atas bentuk itu yang mendatangkan i'rab, tasrif dan juga bentuk rupa. So kita sekarang kat sini sebenarnya bahagian ni. Okey, apa dia kata dekat sini bagi. Okay. Jadi untuk ingatkan kita sebenarnya tujuan kita ni kita tekankan adalah kerana kita kalau boleh nak tahu flow kita sampai mana. Sebab hari tu kita berhenti sampai imsak. Imsak yang menahan diri, yakni daripada bertasrif atau bertindak kepada kata-kata pada lafaz-lafaz berkenaan. So bila kita kata imsak tu sebenarnya ada 7 perkara je. I'tiraf, kemudian okey ni imsak dan tasarruf ni dia ada 6 perkara. Dan kita tengah bincang dalam nombor 2 sebenarnya. Nombor 2 dia kata al-wazifatul khamisatu, bila kita berhadapan dengan hadis-hadis atau dari dalil yang berkenaan dengan zat dan juga sifat So dia kata al-imsaku an tasarrufi fil alfazil waridati, menahan diri daripada bertindak memperlakukan sesuka hati pada lafaz-lafaz yang datang. Dia kata yajibu al-umumi khalqi al-jumud ala alfazil ladhi ala alfazil hadil akhbari wa imsaku an tasarrufi fiha min sittati aujuhin. Dia wajib ke atas umum semua makhluk, semua hamba Allah Taala untuk tetap diam, beku pada lafaz-lafaz yang datang, lafaz-lafaz khabar ni, dan menahan diri daripada bertindak padanya daripada 6 sudut. Kita sebenarnya pada nombor 2 je. Okey, kita pada nombor 2. Yang pertama dia kata at-tasrif. At-tasrif. Okey. At-tasrif, kedua at-ta'wil. Sekejap. Dia punya masalah ni. Open with. Sini buka dengan Adobe Reader, tapi dia kacau je. Sekejap. Okay, reader dia pakai yang satu lagi. Pasal yang Adobe Pro tu dia asyik mati, tak tahu kenapa. Okay, kejap. Okay, so kita pakai ni okay, saya buat presentation balik. Okay. Okay, so jadi kita sampai tadi kan kita kata bahawa apa yang sebenarnya dibahaskan sekarang ni adalah yang kedua daripada tajuk yang ke 5 empat. Yang keempat. Kita tadi kan kita sebut kan kita punya tu ada 7 kan, tugasan bila seorang mendengar daripada hadis Nabi apa-apa yang dia dengar, dan dia dan ada memberikan dekat situ sebarang gambaran, memberikan seolah-olah macam menjisimkan Allah Taala, maka dia patut ada 7 perkara dia kena perangai atau sikap dia takdis, mensucikan Allah Taala daripada keserupaan dengan makhluk, kemudian tasdik, percaya, kemudian i'tiraf bil ajzi, dia kena mengaku dia lemah, dia tak boleh nak faham sendiri. Sebab tu datangnya Rasul untuk menjelaskan. Kemudian dia diam, tak berkata-kata, kemudian menahan diri, berhenti. Dia sebenarnya terbalik tu, nombor 5 sekarang, al-imsak. So jadi bila disebut tentang imsak yang kita kata tak boleh, tak dibenarkan kita untuk bertindak tu, dia kata lemah, diam. Okey, ni. Dia ni tugasan yang kelima dia kata. Tugasan yang kelima dia kata al-imsaku an tasarrufi fi al-fazil waridati, menahan diri daripada bertindak pada lafaz-lafaz yang datang. Dia kata yajibu dan wajib ala umumil khalqi, ke atas umum semua makhluk. Al-jumud, beku, diam, tetap, tak bergerak-gerak. Ala alfazi hadil akhbar, di atas lafaz-lafaz khabar-khabar, ini hadis-hadis berkenaan. Wal imsak, dan juga wajib kata dia al-imsak, menahan diri an tasarrufi, daripada bertindak pada lafaz-lafaz berkenaan, min sirati aujin, daripada 6 sudut, 6 bentuk. Yang pertama at-tafsir. Tafsir. Yang kedua at-ta'wil, pentakwilan, mana peralihan maksud daripada yang asal kepada kiasan.
Ataupun wa tasrif, apa ini bahasa pengertian itu ni pegang. Adapun kalau ikut asal, takwil dengan tafsir sama je. Takwil dengan tafsir adalah sama. Dengan tasrif, kita kembangkan maksud dia dengan apa? Mengubah dia daripada satu maksud kepada perkataan yang lain kerana maksud yang kita nak. Ataupun tafri', kita pecah-pecahkan. Wal jam' kita cabang-cabangkan tafri', wal jam' kita gabungkan, wal tafri' dan juga kita pecah-pecahkan. So itu yang dia kata nak ada 6 perkara yang tak sepatut dibuat lah. Ketika kita kata kita tahan diri daripada bertindak pada lafaz-lafaz yang datang, ada 6 perkara kita kena buat. Disebutkan ada 6 perkara. Yang pertama tafsir yang itu muka surat yang ke-42. Okey, kita dah bincangkan dulu, alhamdulillah. Siapa-siapa nak tengok dalam ulang kaji punya bahagian tu. Okey. Kita kata kadang lafaz-lafaz lafaz bahasa Arab, tapi dalam bahasa Arab ni lafaz bukan dikongsi dengan banyak pengertian. Itu kita dah bincangkan, alhamdulillah. Kemudian menukar, dia kata larang tukar daripada bahasa Arab kepada dengan hukum kepada penukaran pengharaman menukar bahasa Arab. Hukum syarak ni kita terangkan dulu, memang kadang-kadang bahasa lain ni tak boleh nak mengisi maksud yang dikehendaki dalam bahasa Arab. Sebab tu penukaran dia tak patut. Okey. Kemudian yang kita tengah ambil itu kat sini lah berkenaan dengan tasarruf asani. Tindakan yang kedua adalah takwil. Takwil ni itu penjelasan maknanya dengan menghilangkan yang zahir. Setelah hilang zahir dia. Itu yang kita kata yang benda ni kita bahaskan, dan dalam perbincangan kita dah sampai muka surat itu last sekali. Dia mula tu dia terangkan berkenaan dengan tajuk. Kalau sekiranya benda tu takwilan pun, dia kata benda tu sama ada orang tu dia putus atau dia ragu ataupun dia sangka. So dia kata apa yang putus sekalipun kan pada orang berkenaan, tak ada perlu untuk dia sebar pada orang lain, pasal benda tersebut adalah adalah keyakinan dia. Tak keyakinan dia. Kemudian ada pun kalau dia kata benda tu diragui, tak boleh lah, tak boleh kan. Tapi kalau disangka, dirasakan tu, dia boleh kata, kalau dia kata maksud kalimah ini ikut saya rasa, dia betul ketika memberitahu. Dia tak boleh kata-kata dia cakap dia tu itu yang Allah Ta'ala maksudkan. Itu yang tak maksud. Zaman sekarang bila orang tu kata Allah ada tempat bertempat, dia tak boleh kata itu sebab Allah Ta'ala tak pernah cakap macam tu. Yang kalau ikut Imam Ghazali sekarang ni dalam tajuk ni, kalau kita tukar kalimah tu, kita buat penjelasan tu, kita maksudkan daripada kalimah yang asal tu dengan satu pengertian, sedangkan kita tak tahu pun Allah Ta'ala nak kendaki apa. Sebab kita pun dalam keadaan sangka-sangka, tak ada keputusan dengan maksud kalimah berkenaan. So dia kata itu pun tak boleh. Apalagi kalau dia kata dalam keadaan kita masukkan meaning. Macam bila orang sebut Allah ada tempat, itu adalah meaning, pengertian, kefahaman daripada kepala orang tersebut, bukan apa Allah Ta'ala firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Tak ada. Macam Muhammad pernah nyatakanlah, dia kata benda ni tak pernah ada Allah Ta'ala ajar turunkan dalam kitab, tak ada Nabi ajaran sunnah. Jadi macam mana kita nak masuk campur dalam perkara tersebut, ya? Sebab tu yang kita bincangkan tentang tajuk ni, walilham. Kemudian yang sampai kat kita tu, yang last sekali lah, bila disebut berkenaan dengan apa, bila orang tersebut dia kata orang yang sangka, dia kata ada pun Ajib kata orang yang tahu, arif yang mentakwilkan, yang beriktikad secara zon, secara sangkaan, dia wajib ke atas dia dua tugasan. Pertama, jangan dia tinggalkan diri dia tenang kepada apa yang dia putuskan, dengan tanpa rasa kebarangkalian dia silap. Tak boleh dia kata sekian-sekian tanpa rasa silap. Dan harus dia menghukum pada diri dia dengan kepastian sangkaan, hukum yang jazam lah. Dia kata dia haruslah untuk menghukumkan dengan diri dia dengan sangkaan dia tu hukum yang jazam, tapi dia tak boleh tak tenang hati dia kata inilah yang betul sekali. Tak boleh sebab masih ada sangkaan. Kedua, jika bahawa sebutan dia tidak dilafazkan kata-kata, dia tak menutur kata-kata bahawa dikendaki dengan istiwa tu macam ni, atau dikendaki dengan fauq tu macam ni. So salaf tak macam tu. Salaf kata istiwa maklum, diketahui. Pengalihan tu salah, nanti memang kita tak kenalah. Okey, kerana dia tak boleh kata itu. Kalau dia cakap benda berkenaan, dia telah cakap benda yang dia tak tahu. Kena hukum dengan apa dia tak ketahui, sebab dia tak pernah lihat Allah Ta'ala. So how can dia cakap benda yang dia tak lihat? Kan? Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Isra 36 kan, wala takfu ma laisa laka bihil ilm. Yang kamu tutur katakan, kamu akan ikuti apa kamu tak ada ilmu mengenainya. Tapi kalau dia cakap saya rasa sekian, dia dari kata dia rasa itu betul lah. Tapi tidak menjadi hukum kepada sifat Allah Ta'ala di atas kehendak dan kata-kata dia. Dia tak cakap yang tu. Dia tak kata ini maksud kata-kata Allah.
Bahkan hukum atas diri sendiri dan pemberitahuan tentang perasaan dia. Jadi itu yang cuba diterangkan oleh Imam Ghazali. So kita follow pengertian tersebut kan. Sampailah dia kata bila tentang tajuk hadis. Hadis yang datang mengenai ni dekat sini. Bila dia terangkan berkenaan dengan apa? Dia kata apa? Bila orang tu kata pemberitahuan bila dia kata apa disebut bukanlah dengan jauh daripada apa dia nak maksud salaf bila salaf sebut salaf. Pasal diorang kadang-kadang mula diorang kata sebutan apa yang datang daripada sebutan salaf ni boleh jadi juga benda tersebut adalah juga tidak dipanggil tidak qat'i. So benda tu berdasar kepada hasil. Dia kata 3 perkara. Dia kata dia kata harus 3 perkara. Pertama, dalil yang menunjukkan bahawa keharusan benar, iaitu keharusan benar dan dia adalah dia benar. Maksud dia rasakan benda tu, kalau dia rasa betul, itu benar lah. Kalau dia kata dia sangka, itu sangkaan lah. Okey. Tapi itu dia kata itu pertama. Yang kedua, kata-kata ahli tafsir dan Quran dengan tekaan atau sangkaan. Kerana semua apa yang mereka katakan bukan didengar daripada Rasulullah, bahkan dikeluarkan daripada ijtihad. Dan itu adalah banyak daripada kata-kata dan juga dan saling bertentangan, dia kata. Kemudian ketiga, kesepakatan para tabi'in menukilkan khabar-khabar yang mutasyabihah, yang sama-samar, yang dinukilkan oleh sahabat-sahabat tertentu, tapi dan tidak mutawatir. Ini dah masuk dalam masalah Mu'tazilah punya fahaman lah. So, mereka menolak bahkan Asy'ariyah sendiri menolak hadis-hadis yang datang yang tak mutawatir untuk dijadikan asas bagi bagi akidah. Ini kat sini ada kesan lagi, masih terkesan lagi lah kan. Jadi kata dan apa yang oleh sahih-sahih yang nukilkan oleh orang yang adil daripada adil, maka mereka ni mewariskan peribadatan. Tapi tak terhasil dengan kata-kata orang yang adil kecuali sangkaan dia cakap. Tapi dia jawab balik Imam Ghazali pada dia terangkan apa yang orang tu kata, dia jawab balik. Dia kata dan dia kata yang harus al-mubah as-sidqun sadaqah la yakhsha fihi darar. Dia kata annal mubah, bahawa benda harus ni adalah benar, tidak dibimbangi pada kemudaratan, dan penyebaran sangkaan ni tidak kosong di kemudaratan. Kita sangka ada mudarat. Adapun kalau benda yang harus betul, maka sungguhnya telah mungkin ada orang yang mendengarkan sangkaan tadi dan tenang padanya diri dia, dan dia beriktikad itu adalah pasti putus. Lalu hukum bersifat Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu, dan ini adalah bahaya. Dan jiwa-jiwa ni sebenarnya lari daripada kemusykilan yang zahir. Dan apabila dia dapati tempat larilah tempat untuk dia beredar daripada makna-makna, sekalipun ia adalah sangkaan saja, dia akan tenang pada dia, beriktikad secara pasti, dan boleh jadi ia salah. Maka dia telah beriktikad pada sifat Allah Ta'ala apa yang batil, atau hukum padanya pada kata-katanya dengan apa yang tak datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini penting. Kemudian ahli tafsir punya kata-kata, dia kata ahli tafsir cakap dengan orang cakap, ahli tafsir pun kata dengan sangkaan. Dia kata kita tak terima itu pada apa di sifat Allah Ta'ala, seperti istiwa atau fauq, atas dan selainnya. Bahkan barangkali itu dalam hukum-hukum fiqh. Mungkin sangkaan kata-kata ahli tafsir dalam sebutan dikatakan macam sangkaan itu mungkin pada masalah fiqh, bila ada bertembungnya dari dalil-dalil. Ada pada penceritaan keadaan para anbiya alaihi salam, orang kafir, bimbingan, perumpamaan, dia kata dan apa yang tak besar pada bahaya kesalahan padanya, mungkin itu dia kata yang dikatakan sebagai kata-kata tafsir. Ada pun yang ketiga, dia kata maka orang yang berkata tak harus untuk bersandar pada bab ini kecuali dengan apa yang datang daripada Quran saja atau mutawatir Rasulullah SAW. Dan kerana mutawatir ini memberikan pengetahuan pasti. Adapun khabar-khabar ahad maka tak diterima padanya, dan tak disibukkan dengan pentakwilannya ataupun peralihan maksud daripada yang zahir kepada pinjaman di sisi siapa yang cenderung pada takwil, tidak dengan riwayatnya ketika mana dia bersandar pada riwayat lah. Kerana itu termasuk hukum dengan sangkaan dan bersandar. Jadi tapi Imam Ghazali jawab balik. Dia kata wa ma dzakaruhu laisa biba'id. Tapi apa mereka sebut ni, dia kata betul lah, tak salah dia sebut, tapi dia kata alakinnahu mukhalifun li zahiri ma daraja alaihi salaf. Ia bercanggahan dengan apa yang zahir berada padanya, meningkat padanya salaf. Keadaan kedudukan salaf tidak macam tu. Fa innahum qabilu hadhil akhbar min al-udul wa rawauha wa sahahuha. Kerana mereka menerima daripada orang-orang yang saksama, mereka riwayatkan dan juga mereka sahkan. So jadi jawapan kat sini ada dua, dia kata.
Dia cuba terangkan dua-dua. Yang kita nak bincangkan dekat sini lah. Yang bab yang kita berhenti dah sekali dekat bulan 2 tahun lepas. Hampir setahun kita berhenti. Okey. Dia kata apa? Dia kata jawapan bila orang kata macam tu, benda sangka-sangkaan, dia kata ada pun jawapan. Dia kata bahawa para tabi'in dahulu mereka kenal dalil-dalil syarak dan tidak harus untuk tuduh orang yang saksama dengan penipuan. Apatah lagi dari sifat Allah Taala. Sifat Allah Taala tak patut kita kata macam tu. Bila diriwayatkan as-siddiq, orang yang dipercayai siddiq satu khabar, dan dia kata aku dengar Rasulullah SAW bersabda sedemikian. Maka dikembalikan riwayat dia tu dia kata menolak riwayat dia tu adalah pendustaan. Kalau kita kata alah dia seorang cerita, mana kita kata dia tipu, kita tak percaya dia dan menisbah kepada dia pembuatan atau fabricating hadis, ataupun kita nisbah kepada dia kelalaian, tak confirm. Lalu mereka terima para tabi'in terima, dan mereka kata berkata Abu Bakar, berkata Rasulullah SAW, dan juga berkata Anas, berkata Rasulullah SAW. Ini dalam tabi'in macam tu juga. Okay? Sekarang ni bila sabit di sisi mereka dengan dalil syarak bahawa ia tidak dijalan untuk penuduhan pada orang yang saksama tu yang bertakwa di kalangan para sahabat. Jadi macam mana wajib untuk kita tidak fa'ina yajibu alla yutahamu dzunun ahad. Dia kata daripada mana datangnya wajib untuk tidak dibuat pertuduhan sangkaan-sangkaan orang yang tertentu, dan bahawa diturunkan persangkaan kedudukan pada kedudukan menukilkan orang-orang saksama daripada berserta dengan bahawa sebagai mereka sangkaan itu dosa, kan? Wa anna yunzilaz zan, macam mana boleh kita letakkan sangkaan pada kedudukan nukilan orang yang saksama, sebab orang yang saksama tadi nukilan dia bukan sangkaan, sedangkan sangkaan kita cakap macam tu tentang mereka adalah dosa, kan? Fa idza qala syari', kerana dia kata bila Allah Taala berkata nanti apakah yang orang-orang yang saksama beritahu kepada engkau, percaya dia dan terima dia dan nukilkan dia, dan juga zahirkan dia, maka tak semesti daripada ini dikatakan apa aku cerita pada kamu diri aku daripada sangkaan, terimalah ia. Tak ada, pasal dia orang bukan cerita dari sangkaan, mereka cerita daripada pengetahuan, nukilan. Itu cara kita kena faham. Okey, dan mereka mereka riwayatkan daripada dan dia kata macam surah macam tinggalkan sangkaan kamu diri kamu daripada apa yang dikatakan, jangan layan kata-kata hati. Dan ini bukan maksud yang dinaskan walaupun tak maksudnya bukan dinaskan, kerana kita katakan apa diriwayatkan oleh orang tak dipercayai daripada jenis ini harus untuk dipaling daripadanya dan tak diriwayatkan. Kalau tak ada orang dipercayai maka ya, tapi ada pun orang dipercayai tak ada. Dan dijaga pada kebanyakan daripada apa yang daripada bimbingan dan sebagainya, perumpamaan dan sebagai contoh-contoh, memang kita akan jaga. Tapi benda tu tidak boleh kita kata bahawa nak menolak pegangan salaf bila dah ada orang dipercayai cerita kita boleh reject. Itu tak ada, walaupun dia seorang. Dia kata yang kedua bahawa khabar-khabar ni diriwayatkan oleh para sahabat kerana mereka mendengar secara yakin daripada Rasulullah SAW, dan apa mereka nukilkan mereka tak nukil kecuali apa yang mereka yakin. Dan para tabi'in terima dan mereka riwayatkan, dan apa mereka katakan, mereka kata apa? Mereka kata telah bersabda Rasulullah SAW sedemikian. Bahkan mereka kata si fulan kata, itu Abu Bakar ke Umar ke Uthman, akan kata Rasulullah SAW bersabda sedemikian. Maka mereka betul. Okay? Dan apa yang mereka abaikan daripada periwayatannya, kerangkuman setiap hadis tadi atas faedah selain daripada lafaz yang berikan kesamaran tu, bagi kan dia kata ada pun apa yang mereka abaikan periwayatannya kerana perangkuman setiap hadis ni tadi atas faedah-faedah, tak kira sama lafaz tadi berikan kesamaran kerana faedah lafaz ni lafaz tu boleh ada kesamaran, tapi dia di sisi orang yang arif dia hakiki difahami, bukannya benda zanni. So lafaz hadis ni tak pernah kita kata rosak bila dilafazkan sedemikian, tapi bila orang yang tak mengetahui memanglah akan jadi rosak. Okey, dia beri contoh. Ini kita baca dulu. Contoh dia riwayat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, daripada Rasulullah SAW, kata-kata baginda, yanzilu ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya, akan turun Allah Ta'ala setiap malam ke langit dunia, fayaqulu, maka Allah Ta'ala berkata, hal min da'in fa ujibu, ada tak sesiapa mendoa aku nak jawab, seru siapa aku nak jawab, wa hal min mustaghfirin fa aghfirlah, maka ada tak sebarang orang minta ampun untuk aku ampunkan dia. Dia kata hadis ni, hadal hadis ni siqa, dibawakan nihayat targhib fi qiyamil lail, bagi sehabis-habis penggalakan dalam bangun malam. Okey.
walahu ta'thirun azim fi tahrikid dawa'i, dan dia ada kesan yang agung, besar, hebat dalam menggerakkan menggerakkan akan dorongan-dorongan li tahajjudi, untuk tahajud. Alladhi huwa afdalul ibadat, yang ia adalah seafdal-afdal ibadat. Selepas solat fardu, yang paling afdal adalah solat tengah malam. Okay. Falau taraka hadzal hadis, kalau turika hadzal hadis, kalau ditinggalkan hadis ni kerana kita ada lafaz-lafaz yang kita tak faham, takut nanti double meaning dan sebagainya, la batalat hadhil faidatil azimati, la batalat hadhil faidatul azimatu, nescaya akan terbatallah faedah yang agung ini. Fala sabila ila ihmaliha, maka tak ada jalan untuk pengabaiannya. Terbesik ini sebenarnya diorang tak pernah abaikan sebarang dalil hanya kerana ia tidak masuk akal. Ini perangai para sahabat. Dia ceritakanlah, tapi dia akan tinggalkan dalil hanya kerana tak masuk akal atau kurang sukar difahami. Tak pernah mereka tinggalkan. Sebab Nabi kata balighu anni, sampaikan. So tak ada benda kita boleh kata saya tinggalkan hadis ini kerana lafaz ini boleh menjadi fitnah pada orang awam. Tak ada. Diajarkan semua. Cuma cara kita patut tambah dengan cara pemahaman. Okey, sambung hari ni bagi pengajian kita. So kita recap balik. So insya-Allah akan datang bila kita ada kelas ini, kita akan sambung teruslah. Cuma pasal lama kita berhenti, kita kena ingatkan balik. So buku Imam Syafi'i ini ada 3 bab yang kita masuk sekarang ni. Masih lagi bab pertama itu berkenaan dengan tajuk penjelasan tentang mazhab salaf. Okey. Kemudian dalam penjelasan mazhab salaf ni dia kata ada 7 tugasan, dan tugasan tersebut yang kita tengah pegang adalah menahan diri daripada bertindak pada lafaz-lafaz yang datang dalam hadis. Sama ada dengan A, tafsir, atau B, sekarang takwil. Okey. Dia kata apa? Dia kata Imam Ghazali rahimahullah berkata, "Walaysa fihi illa ihamul lafzin nuzul inda sabi." Dia kata tiada padanya bila kita riwayatkan akan nas-nas yang punyai lafaz-lafaz yang berikan kesamaran ni. Dia kata ia tiada padanya kecuali pemberikan kesamaran ni, lafaz turun tu berlaku inda sabi, di sisi kanak-kanak, aw indal ami, atau di sisi orang awam, al jari majras sabi, yang duduk kedudukan budak-budak, kanak-kanak juga, orang awam yang kadar pemikiran macam kanak-kanak. Saya ingat dulu sekali waktu dekat SN Taklim, ada waktu tu kita orang buat seminar mengenal Allah. Dr. Sulaiman Nordin ada bentangkan Dr. Fadlan. Jadi bila pembentangan Dr. Fadlan kan, ada seorang jemaah ni, orang kata dia ni daripada Rawang, daripada tempat geng-geng yang suka mengadu, kata orang ni sekian kan. Jadi bila dia panggil dia isi soal jawab, dia kata macam mana ustaz doktor boleh kata boleh cakap macam tangan itu tangan. Sedangkan disebut tangan saya, budak tadi akan bayangkan kepada bayangan dia. Kalau kita sebut ada budak-budak, dia akan ada bayangan dia lah. Tapi sebenarnya bayangan tadi bila ada contoh yang di hadapan mata dia, dan kita tak dapat nak maklumkan kepada cara sebenar. Sebalik pada asal, kita boleh tahu kalimah tapi tak tahu cara. Tahu kalimah tapi tak tahu cara. Yang macam saya bincangkan banyak kali tentang sayap malaikat. Kan, tahu sayap malaikat kita tahu. Malaikat ada sayap. Dua malaikat tu sayap 2 kita faham. 4 faham, 8 banyak faham. Tapi disebut 600 sayap kita hilang, kita blur. Sebab bila kita tak ada contoh, kita tak boleh bayang. Tapi kalimah kita faham. Sayap is sayap. Sayap is sayap. Cuma tak tahu macam mana rupa sayap tadi. Macam tu dengan Allah SWT, bila kita sebut tentang marah ke, sayang ke, ketawa ke, wajah ke, tangan ke, apa dan sebagainya, kita faham kalimah tak tahu cara. Kerana Allah Ta'ala maha tinggi daripada semua sudut untuk kesyufaan dengan makhluk. Maha tinggi, tapi bukannya kita nafikan lafaz tersebut. Sebab tu dekat sini dia kata tiada padanya pada hadis ni kecuali penyamaran ataupun rasa sangsi lafaz tadi nuzul tadi di sisi budak-budak dan di sisi orang yang awam yang berjalan di atas laluan budak-budak juga. Tahap akal dia macam budak juga. Dia kata wa ma ahwana al-basiri ayyak risa fi qalbil ami at-tanzih wa taqdis an suratin nuzul. Dia kata dan amat mudah, dia kata alangkah ringannya untuk orang yang melihat, orang yang dah tahu, untuk menanamkan pada hati orang awam penyucian, pembersihan dan penyucian, tanzih dan takdis. An suratin nuzul daripada bentuk rupa turun. Bi an yaqula lahu, dengan bahawa dia berkata, ni cara dia ajar. Tapi ada sikit masuk ilmu kalam kat sini, punya kaedah. Dia kata dengan mengatakan pada orang yang awam ni, yang tak faham, dia kata in kana nuzuluhu ila sama'i dunya
liyusmi'ana nida'ahu wa qawluhu wa nida'ahu wa qawlahu fama asma'ana. Ini ayat yang tak kena dia kata jika sekiranya penurunan turunnya Allah Ta'ala tu ke langit dunia untuk memperdengarkan kita seruan dia dan kata-katanya, maka dia tak dengarkan kita. Ini ayat yang tak kena. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berkata-kata dengan Musa. Yang berkata-kata, Musa dengar dan Musa tahu. Sebab kita di hari akhir tu kita akan ada perbualan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dalam Quran cerita berkenaan tajuk perbualan di antara Adam alaihissalam dengan Allah Ta'ala, perbualan di antara iblis dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda-benda sini kita kata, bahkan para malaikat pun ditanya mengenai penyembahan manusia kepada mereka. Semua sekali ini ada perbualan. Dan bila kita turunkan Allah Ta'ala kepada kedudukan makhluk, ini yang jadi kes dia. Jadi kes kita terus kata, kalau dia turun untuk dengarkan kita, kata-kata dia, kan, kalau seruan dan kata-kata dia, dia tak dengarkan pun kita. Ini masalah dia. Kita tahu ke? Sebab Allah SWT bila macam Nabi kata tentang siksaan kubur. Kan Nabi kata mendengar semua makhluk akan siksaan orang dalam kubur ni, dia kata kecuali jin dan manusia. Maksudnya Allah Ta'ala boleh sekat dan hentikan pendengaran tersebut. Seruan tu sampai. Manusia tak dengar, itu tajuk lain, bukan maksud Allah Ta'ala tak menyeru. You don't ever kata bahawa seruan tak jadi ke sebagainya. Memanglah betul. Kita kata kita tak dengar. Tapi bukan bermaksud Allah Ta'ala tak pernah sampai kepada kita seruan tersebut. Yang salah faham kan. Macam kita diambil janji ketika alam roh. Diambil janji ketika alam roh. Tapi kita tak ingat. Itu bukan maksud janji tak diambil. Itu bukan maksud janji tak diambil. Janji dah diambil. Cuma masalah kita tak dengar. Itu kan salah. Itu bukan kesilapan berlaku pada sudut Allah SWT. Ni kena jaga sikit ayat ni. Dia kata tidak didengarkan kita. Waduh, ini ayat ni. Ini masalah. Fa'ayu fa'idatin fi nuzulihi. Maka apa faedah turun dia? Dah kita tahu kalimah, kalam, tak tahu cara. Dah lah. Tak ada perlu kita memperdalamkan kenapa. Walaqad kana yumkinuhu an yunadiyana kadzalika wa 'alal 'arsy aw 'alas sama'il 'ala. Dan sedangkan boleh saja adalah kemungkinan untuk dia Allah Ta'ala menyeru kita, begitu juga dalam keadaan dia berada pada Arash ataupun berada di langit yang tertinggi. Boleh je seru kita nak sampaikan. Dia kata maka dengan macam tu dia nak fahamkan untuk penafian jisim. Tapi ayat tu sebenarnya salah ikut pada salaf. Turun itu turun. So Allah SWT sentiasa dalam fahaman salaf berkedudukan di atas, bukan di bawah, di kiri, di kanan. Tak ada dalam lingkungan dunia ni. Dia keluar daripada dunia ni, bukan bercantum di bawah makhluk dia. So, dia menciptakan alam, takkan di dalam makhluk dia pula sausage. Macam pahaman Kristian kan. Yang mana Tuhan anak the Father, the Son and the Holy Ghost. Tapi tiga ni satu, macam sausage. Mana boleh macam tu? Kalau tu kat sini kan dia kata nak macam kaedah, dia kata kalau nak kenal ke orang awam supaya dia hilang kekeliruan, dia kata. Dia kata fahadal qadaru, maka qadar ini yu'arriful amiyah. Si orang yang melihat tu ataupun orang yang pandai, yang faham ni boleh mengenalkan orang awam, orang yang awam yang tak tahu anna zahirun nuzul batil, bahawa zahir turun tu adalah batil. Ini salah juga. Sebab balik pada asal, kita tahu kalimah tak tahu, cara penafian berkenaan dengan tajuk turun ni berdasar kepada masalah kemustahilan untuk jisim bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Dia bagi contoh, dia kata kan. Dia kata bal misaluhu, bahkan contoh dia. Annama yuridu fil masyriqi isma'a syakhsin fil maghribi. Munada tihi. Bahawa dia kata bahawa seorang yang sesiapa yang ingin siapa yang ingin di timur untuk mendengarkan seseorang di barat seruan-seruan dia, fa taqaddamu ila jihatil maghrib, dan dia bergerak, tapi dia bergerak ke arah barat bi aqdamin ma'dudah, dengan beberapa langkah saja. Ini dah turun. Ini sekali masalah kita samakan Allah dengan makhluk. Kita turunkan tentang seruan dia, tentang masalah dia mendekat kepada kita dengan tajuk masalah capability manusia. Kita tak boleh buat macam tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sudut asal kita adalah tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Dan di sini telah disamakan Allah dengan makhluk bila diberi contoh tentang keadaan orang tu berada di timur, panggil orang di barat. Lepas tu bergerak beberapa langkah. Tak guna seruan tu pun, dia cakap Allah Ta'ala bukan makhluk.
untuk terlingkung dengan masalah jarak, masa dan tempat. Itu masalah kita kata sebutan tu kena jaga-jaga sikit. Ya. Wa akhadha yunadi wa huwa ya'lamu annahu la yasma'uhu. Dia berterusanlah. Dia terusan jerit kat kawan tadi sedangkan dia tahu bahawa orang itu tidak mendengarnya. Dan sekarang ni bila Allah Taala seru, awak tahu ke yang awak tak dengar? Allah Taala lebih mengetahui dengar ke tidak, macam Nabi kata kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal kan, Umar bin Khalaf kan, yang mati ketika perang Badar. Kan dia panggil. Nabi sebut kepada mereka. Dan baru ni ada kot, tak saya Syekh As-Salabi kot, dia datangkan dengan satu keratan kajian berkenaan dengan lepas daripada kematian orang, dah mati, kawasan tertentu badan dia masih lagi mempunyai fungsi. Macam pendengaran masih lagi berfungsi. Dia kata berdasar kepada sel-sel yang hidup di situ masih lagi berfungsi. Dia tak totally hilang terus. Ini jadi cuba kita kata yang Nabi serulah. Orang yang tak nampak macam Umar bin Khattab kata kan. Dia kata ya Rasulullah, dia kata matilah. Kan Nabi kata engkau tak lebih dengar banding diorang lebih dengar kuat lagi. So macam tu masalah bila Allah Ta'ala seru kan. Dia apa salah kita dia tak dengarkan kita? Awak nak dengar suara bunyi macam mana? Ini kegagalan ilmu kalam. Perbuatan apa kita panggil menjadikan Allah Ta'ala turun ke tahap makhluk dibandingkan setara makhluk. Ini masalah dia. Sebab ini yang timbul daripada Jahmiyah dan sebagainya. Kumpulan tajuk ni pasal tajuk mendengar. Kalau kita mendengar, Allah mendengar. So Allah tak mendengar. Kalau mendengar pakai alat apa? Kenapa kita perlukan alat untuk Allah Ta'ala? Kenapa tak boleh dia mendengar dengan keagungan dan kebesaran dia? Dia bercakap keagungan kebesaran dia dan dia ada segala apa yang dia kata tentang dirinya berdasar keagungan dan kebesaran dia. Kenapa tak boleh macam tu? Sepatutnya kita ada kat situ sikap atau sifat mudah menerima akan tuntutan tersebut. Sebab Allah Ta'ala cakap, kita faham. Dan kita bukan kerja kita menafikan Allah Ta'ala punya kata-kata atau sabda Nabi SAW. Okey. Fayakunu maka menjadilah naqluhu al-aqdama, perlangkahan dia, beberapa langkah tadi, amalan batilah, amalan yang batil. Dia nak kata turun Allah Ta'ala batil. Wa fi'lan ka fi'lil majanin, seperti dan perbuatan orang gila. Ini hasyalillah. Membandingkan Allah Ta'ala dengan makhluk, lalu dikatakan turun tu adalah sia-sia sebab tak dengar pun. Ini adalah benda yang sangat salah. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, kita faham. Macam mana jadi? Wallahu a'lam. Okay. Maka dia kata, fakaifa yastaqiru mislu hadha fi qalbi aqilin. Dia kata macam, dan bagaimana akan jadi tetap benda seumpama ini pada kalbu seorang yang berakal. Bal yattaribu bihadzal qadar kullu ami ila an yatakana nafi suratin nuzul. Bahkan dia kata akan bertumbang ambing, okey, pada dengan kadar ini setiap orang awam kepada dia kata setiap orang awam dia akan turun ambing lah, sehinggalah dia yakin penafian bentuk rupa turun. Sedangkan kita ulang balik, kita lebih patut yakinkan dia apa-apa pada ghaib, Allah Ta'ala, para malaikat, kan, berkenaan dengan macam mana kitab tu turun, wahyu tu macam mana, kan, tentang hari akhirat. Kita tahu kalimah tapi tak tahu cara. Itu lebih betul kita buat berbanding kita menafikan akan pengertian yang datang atas alasan kemustahilan berkait. Sebab apa? Dia kata apa? Fa kaifa waqad ulima istihalatu aljismiyatu alaih. Bagaimana sedangkan telah diketahui kemustahilan jisim pada Allah Ta'ala. Ini akan berkait dengan tajuk menafikan Allah Ta'ala lihat di kiamat nanti. Sedangkan Nabi berikan gambaran kepada kita, kita akan lihat Allah Ta'ala macam lihat bulan di atas kepala kita pada malam bulan 14. Ataupun seperti mana melihat matahari tengah hari. Nabi kata macam tu. Nabi beri gambaran sedemikian. Masa kat sini timbul tajuk masalah yang berlaku. Bila Allah Ta'ala akan dilihat di hari akhirat, bila dilihat oleh sekalian makhluk dia, maksud dia orang kata terpaksa berkata bertempat. Ini masalah pasal diorang menafikan ikut akal. Kalau tempat dalam alam ni betul Allah Ta'ala tak boleh berada di situ. Sebab dia maha tinggi, maha besar, maha agung. Makhluk dia berada dalam makhluk dia apa hal? Tak timbul kat situ. Sebab tu kenapa diajar kepada kita sentiasa mengatakan Allah Ta'ala di atas daripada langit dan bumi. Tak bercantum dalam langit dan bumi. Unless kita nak faham macam geng orang Kristian lah, yang faham bahawa Tuhan tu boleh menyatu dengan makhluk ciptaan dia. Ini problem lah. Takkan dia nak mengaku. Tapi Kristian cakap, awak orang Kristian ke? Orang Kristian saja berfahaman sedemikian. Sebab Okay.
So dia kata kemustahilan. Dia kata dia kata kerana kemustahilan, dia kata kemustahilan berjisim pada Allah Taala. Wastihalatul intiqal ala ghairil ajsam, dan kemustahilan perpindahan kepada yang bukan jisim. Ini paling berdasar sekali dia samakan Allah Taala dengan makhluk. Wastihalatul nuzul min ghairi intiqal, dan kemustahilan turun dengan tanpa peralihan. Ulang balik, kita faham kalimah tak tahu cara. Dah lah. Okey. Faidan, maka kalau macam tu dia kata al-faidatu min naqli hadhil akhbar azimah. Jika demikian, dia kata penukilan faedah dalam menukilkan khabar-khabar ini amat agung. Sebab kita ada tujuan lain, macam kes tadi solat tahajud tadi kan. Macam bila sebut tentang tajuk masalah orang turun ke langit dunia tu untuk suruh manusia bangun. Untuk penggalakan bagi mereka bangun. So dia kata jadi penukilan jika itu faedah dalam penukilan khabar-khabar ini amat hebat, amat agung. Namun wad-dararu yasirun, kemudaratan sikit je. Pasal dia kata kaedah buang tadi dengan cara ilmu kalam tadi. Sehingga kita boleh je ajar orang awam dengan faham kalimah tak tahu cara. Maka dia kata fa anna yusawi hadha hikayat az-zununi al-munqadihatu fil anfus. Jadi kata macam mana ini yang hadis-hadis macam ni boleh menyamai cerita sangkaan-sangkaan yang munqadihah fil anfus, yang diterpa atau diterjah pada jiwa-jiwa. Sangkaan tu boleh tak dipercayai betul dalam jiwa. Macam nak samakan dengan khabar. Basic ni pasal dia tajuk ni pasal dia menegur berkenaan dengan orang yang mengatakan bahawa sangkaan seseorang bila dia baca ayat atau hadis yang ada kalimah-kalimah, so dia cuba untuk faham sendiri. Dekat sini dia sekat, Imam Ghazali sekat. Cuma kaedah yang tadi kaedah Ibn Kalam lah. Dia kata maksud dia macam mana, dia kata nak disamakan hikayat apa yang datang daripada hadis tu dengan apa yang datang daripada cerita sangkaan-sangkaan yang lemah lah, yang munqadihah, yang tercalar pada jiwa. Fahadha sabilu tajadub turuqil ijtihad. Nah inilah jalan tolak tarik menarik periwayatan jalan-jalan ijtihad fi ibahati dzikri ta'wil al-madnun awil man, dalam pembolehan sebutan takwilan yang dirasa ataupun menghalang. Ini dia kata semua sekali. Mana jalan ijtihad, ada kata boleh, tak boleh. Tapi kita pegang salaf tak suruh kita buat macam tu. Tak ada daripada salafus soleh perbuatan mengalihkan maksud tersebut kerana kita tak faham kalimah dia asal macam mana. Dia kata wala yab'udu dzikru dzikru wajhin salisin. Wala yab'udu, dan tak jauh juga sebutan akan bentuk yang ketiga. Wahwa bentuk ketiga dalam bila kita orang tu mentakwilkan adalah ayyan zura ila qara'in halis sa'ili wal mustami'. Bila dia nak jawab ke apa, dia kena tengok kepada karinah-karinah. Mana maksud dia? Hal-hal bersangkutan keadaan orang menanyakan dan juga orang mendengar. Orang yang bertanya dan orang yang mendengar tu dia kena tengok orang siapa. Fa in alima annahu yantafi'u bihi dzakarahu. Kalau dia tahu orang tu akan mendapat manfaat dengan sebutannya, dengannya, maka disebutkan. Wa in alima annahu yatadarraru bihi tarakahu. Dan jika dia tahu orang tersebut akan termudarat dengan sebutan itu, maka dia tinggalkan. Wa in zanna ahadul amrayn. Kalau dia sangka, dia rasakan salah satu dua perkara. Mungkin mudarat, mungkin manfaat. Dia kata ahadul amrayni, in zanna ahadul amrayni kana dhannuhu kal ilmi fi ibahati dzikri. Maka ilmu zan dia, sangkaan dia tadi adalah seperti ilmu pengetahuan pada keharusan sebutan. Maksudnya kalau dia kata ini pendapat saya ke, ini memang maksud dia sekian, ikut kepada sekian, bukan dia jazamkan, tak apa. Tapi kalau dia kata jazamkan, tak boleh. Sama macam sebutan, kita ada ilmu dan pengharusan untuk sebutan lah. Kita ada macam yang kita nak sebut tentang pengetahuan kita kepada orang lain. Okay. Dia kata wa kam min insani la taharraku da'iyatuhu batinan ila ma'rifati hadil ma'ani. Dia kata betapa banyak di kalangan manusia ni yang tak bergerak. Okey, seruan dalaman dia untuk kepada mengetahui atau mengenal akan makna-makna ini. Wala yahiku fi nafsihi, dan tidak tergaruk, okey, terasa pada jiwa dia iskala min zawahiriha, dan dia tak ada kemusykilan pun dalam penzahiran dia. Dia baca, dia tahu, tak ada masalah. Fa dzikru ta'wili ma'hu, dia kata musyawwashun, kata
Sebab dia kata betapa banyak yang orang manusia ni yang tak bergerak seruan dalaman dia kepada mengenal makna-makna, dan tidak juga terganggu diri dia dengan kemusykilan zahir maksud tersebut. Kalau pegang zahir pun tak ada salah. Maka sebutan takwil pada orang macam ni kita cuba datangkan dengan pengertian tambahan, maka ia adalah musyawwishun, perbuatan apa? Kita mengganggu dia. Benda dia tak terganggu, kita ganggu dia. Sedangkan sepatutnya tak ganggu. Okey. Itu bagi orang yang pertama. Wa kam min insanin, dan betapa banyak ikan manusia ni yahiku fi nafsihi, terasa dalam diri dia dan dada dia kan, jiwa dia, iskal, dia kata ya iskalu zahiri, kemusykilan akan maksud zahir, hatta yakadu an yasu al-i'tiqada, yasu i'tiqadahu, i'tiqadihi, yasu i'tiqadahu fi rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sampaikan sampaikan dia kata hampir-hampir memburukkan i'tiqad dia pada Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi, ke atas diri dia. Mana jadi buruk sangka kepada Rasulullah SAW, buruk i'tiqad dia tentang Rasul sallallahu alaihi sallallahu kata baginda, wa yunkiru qaulahu al-muhimu, dan dia akan ingkari kata-kata Nabi yang mendatangkan kesamaran. Famithlu hadha, maka orang macam ni pula dia kata lau dzukira ma'ahu al-ihtimal al-madhnun, dia kata kalau disebutlah kepada dia kebarangkalian yang dirasakan. Ayat tadi ada kita rasa maksud sekian-sekian. Bal mujari ihtimal, bahkan semata-mata ada je kebarangkalian alladhi la yambu anhu lafzul intafa'a bi, yang mana dia kata semata-mata kebarangkalian yang tidak lari, terlari daripadanya lafaz tersebut, maka dia bermanfaat dengannya. Fala ba'sa bi dzikrihi ma'ahu, maka tak mengapa kita sebut pada orang macam ni. Tapi sebenarnya lebih baik kita sekat dia daripada berterusan sedemikian. Tak ada sebenarnya kerja kita untuk menjadikan orang tersebut bagus, valid untuk dia buat perangai macam tu. Balik pada asal, apa benda yang kita disorok oleh Allah Ta'ala maksudnya, maka atas kita tak payah tahulah. Apa Allah Ta'ala buka dan lapangkan untuk kita tahu, dan kita tahu, kita belajar sungguh-sungguh. Yang sekarang menjadi masalah adalah orang mencari yang tak difahami tu. Untuk kononnya dia dapat pengisian dalam diri dia benda yang baru. Tak perlu pun, dia tak perlu. Tidak perlukan pada demikian. Ya. Dia kata sebab apa? Sebab apa dia cakap ini? Dia kata fa inna dawa'u lidaihi, kerana sungguhnya penawar bagi penyakit dia, wa in kana da'un fi haqqi ghairihi, walaupun benda itu adalah penyakit bagi orang lain, pada hak orang lain penyakit. Basically pada orang awam kesemuanya sebutan takwilan tadi adalah penyakit. Tapi dia kata kalau orang tersebut, kalau kita terangkan, dia akan jadi ingkar, tolak Nabi dan sebagainya, maka sebutan tu lebih baik. Itu maksud kat sini. Walaupun sebenarnya yang patut kita betulkan adalah kefahaman dia, cara dia memahami yang salah. Bukannya kita iakan dan bagi dia explanation yang membolehkan dia lapang dada seronok ikut kepala dia. Tak boleh itu. Sebab kita ada nas, sebab akal, agama tak ikut akal. Hatta kalau kita kata kalau Ali bin Abi Talib cerita tu kes khuf, sapu pada tapak kaki. Ini lagi dahsyat tentang Allah Ta'ala. Lagi patut kita jangan buat sangkaan-sangkaan. Sebenarnya dia kata kerana sungguhnya ia adalah penawar, penawar bagi penyakit dia. Sekalipun penyakit ia adalah penyakit pada hak orang lain. Walakin la yanbaghi an yadhkura ala ru'usil manabir. Tapi tak harus perkara macam ni disebut di atas segala mimbar-mimbar. Ini balik pada asal perbuatan kumpulan Asy'ariyah di Malaysia, naik atas mimbar, ceramah umum, sebut Allah ada tanpa bertempat adalah salah. Ikut pada Imam Ghazali adalah salah. Perbuatan yang tak kena. Dia pasal dia balik pada asal, ini pada orang tertentu yang kita jumpa, yang kita bercakap dengan dia. So boleh tak kita buka pada dia apa sangkaan kita, ada perasaan kita tentang nas-nas tadi, yang nas-nas tentang zat, tentang asma' dan sifat Allah Ta'ala. Apa patut yang kita terasa situ. Dia terangkan perasaan kita saja. Tapi untuk kita sebar atas mimbar dekat ceramah-ceramah umum, Imam Ghazali tak pernah bagi. Di anna dzalika yuhaddiku dawa'i sakinati. Kerana itu akan menggerakkan akan dorongan-dorongan yang diam. Min aktsari mustami'in, pada kebanyakan orang yang mendengar. Wa qad kanu ala anhu ghafilin, dan dia orang-orang tu terhadap benda berkenaan daripadanya terlalai, dia tak pernah fikir pun. Wa anishkalihi munfakin, dan daripada kemusykilan dia mereka terpisah. Orang tak pernah ada. Jadi bila kita sebut benda tu pada dia orang, jadi dah sikit dia orang rosak. Mula pening kepala pula. Okey. Dan ni sini Imam Ghazali cuba nak bagi reason kenapa zaman salaf tidak ada takwilan. Kita walamma kana zaman salafil awwali, dan oleh kerana adalah zaman salaf yang pertama dahulu, zaman sukunil qalbi,
zaman atau masa tenangnya akan kalbu-kalbu. Balaghu fi kafi an ta'wil. Mereka melampau ataupun bersungguh-sungguh dalam menegah atau berhenti daripada pentakwilan. Sebab tu mereka tak takwil, kata Imam Ghazali. Khifatan min tahrik ad-dawa'i wa tashwishil qulub. Kena bimbang daripada penggerakan, dorongan ataupun mengkucak-kacirkan akan hati. Sebenarnya benda tak patut dibincangkan, sibuk bincangkan. Faman khalafahum fi dhalika zaman, maka dia kata barang siapa yang menyanggahi para salafus soleh pada zaman tersebut, fahuwa alladhi harraka al-fitnata, maka dia orang yang menggerakkan fitnah. Wa alqa hadhihi syukuka fi qulubi ma'a istighna'i anhu, dan dia melemparkan keraguan-keraguan ini dalam sekalian hati, sedangkan berserta dengan ketidakperluan terhadapnya. Hati tak perlu pun perbincangan tu, tapi dia sibuk. Faba'a bil ithmi, maka orang telah kembali dengan dosa. Kemudian itu yang asal. Memang maksudnya memang salaf tak takwil lah. Dekat sini Imam Ghazali pun tahu salaf tidak takwil. Kan tekan dia untuk tidak benarkan takwil. Dia kata wa amal an, adapun sekarang, kata Imam Ghazali tahun 500 lebih, 400 lebih, ujung 500, dia kata adapun sekarang faqad fasha dhalika fi ba'dil bilad, maka sungguh telah tersebar perkara itu akan kemusykilan ataupun keraguan berkenaan lafaz-lafaz hadis Nabi SAW memberikan gambaran penyamaan dengan makhluk dan sebagainya. Maka dia kata dia telah tersebar itu pada sebahagian negeri. Fal udhru fi izhari syai' min dhalika raja'a li imatatil awhami al-batilati an qulubi azharu wallau mu'alla qailihi aqallu. Dia kata jadi maka dia kata keuzuran justification lah, dia kata dalam menzahirkan sesuatu daripada itu kerana mengharapkan untuk menjauhkan sangkaan-sangkaan, kesaksian yang batil daripada hati. Dia kata lebih zahir dan celaan ke atas orang mengatakannya lebih rendah. Itu pendapat dia. Sedangkan kita kata balik pada asal, tidaklah sedemikian. Bahkan sepatutnya kita berhenti terus daripada berkata sedemikian. Okey, itu dia datangkan dengan assumption lagi. Dia kata fa in qila, jika dikatakan, kita bab takwil yang sepatutnya kita berhenti. Okey. Faqad faraqtum baina ta'wili maqtu'i wal maznun. Dia kata kalau macam tu, dia kata jika dikatakan kalian telah bezakan di antara takwilan mana penjelasan maksud yang maqtu' yang diputuskan dengannya, wal maznun, dan juga yang disangka-sangka. Fa bimadha yahsulul qat'u bi sihhati ta'wil. Jadi dikata macam mana boleh terhasil putus pasti dengan kesahihan takwilan. Ibn Ghazali jawab, qulna bi amrayni, kita kata bila tafsiran tu datang, kita kata ini qat'i adalah kerana apa? Kerana dua perkara. Ahaduhuma, yang dua perkara tersebut, yang pertamanya adalah an yakunal ma'na maqtu'an bi thubutihi lillahi ta'ala ka fawqiyatil martabati. Dia kata bahawa makna atau pengertian tu diputuskan dengan sabitnya bagi Allah Ta'ala seperti atas dari segi martabat. Cuma ini ilmu kalam punya pemahaman lah. Sebab kita nafikan yang masalah fauq dari segi jisim tu berdasar akal, bukan berdasar kepada dalil. Ikut pada dalil, semua para sahabat Nabi, semua para anbiya, atau Musa sendiri pun ajar kepada Firaun dan kata Allah Ta'ala di atas. Kan bila Firaun nak bina bangunan, nak intai Tuhan Musa, kan Firaun nak bina bangunan intai Tuhan Musa, maksud dia Musa ajar apa? Mesti maksud dia Musa ajar bahawa Allah Ta'ala di atas. Sebab tu apa dia kata qaul ya Haman kan, ubnu li salkhan. Dia kata qulna qala ya Haman, berkata Firaun kepada Haman, ubnu li salkhan, bina untuk aku bangunan tinggi, la'alli attali'u ila ilahi Musa, moga-moga aku boleh intai pada Tuhan Musa. Wa inni la'adhunnu min kadhib, aku rasa dia tipu. So maksud dia bila macam tu cakap, maksud dia cakap atas mana? Atas lah, secara fizikal. Sebab tu Firaun sibuk nak bina kat atas. Dekat sini masalah tadi kita kata maktuk ni sepatutnya yang ini, bukannya oleh martabat. So ini yang datang sokongan dalil, daripada segi dalil di sisi para sahabat Nabi, tabi'in, datang pengertian tersebut. So kita larikan maksud kepada takwilan tadi atas alasan kita kata yang ini yang disepakati sebagainya adalah salah. So benda tersebut memang dinyata oleh mereka, diterangkan. Dia okey, dua perkara. Wasani, yang kedua, ala yakuna lafzul illa muhtamalan amrain. Dia kata bahawa tidak terkandung, terdapat
lafaz tadi kecuali berkebaran kalian dua perkara. Maka kalau dia berkebaran dua perkara, maka telah batal lah yang salah satu dan kita tetap yang satu lagi. Maka dia qat'i jugalah cakap. Kalau maksud dia dua je. Kalau tak A, B lah. Macam itu. Misaluhu contoh dia. Qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan dia lah yang berkuasa atas sekalian hambanya. Atas qahiru fawqa ibadihi. Walaupun sebenarnya ada ayat lain. Ayat satu lagi yang berkata mereka takut Tuhan mereka daripada atas mereka. Itu ada ayat lain. Tapi dia pakai ayat ni, kita ambil pakai ayat ni dulu. Okay. Contoh dia nak fahamkan ni masalah fauq tadi dari segi martabat, bukannya masalah bukan masalah zat. Okey. Al-An'am 18 wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia kata apa? Dia kata fa innahu in zahara fi wad'il lisan. Dia kerana sungguh ia sekalipun zahir nyata dalam peletakan lidah. Usage orang ketika berkata annal fawqa bahu atas la yahtamilu illa fawqiyah al-makan atau fawqiyah rutbati. Bahawa tidak berkebaran kalian kecuali atas dari segi masalah kedudukan atau atas dari segi masalah martabat. Kedudukan tempat ataupun kedudukan. Maka waqad batala fawqiyatul makan. Okey, dia kata dan terbatal atas dari segi masalah tempat. Kenapa dia kata batal? Lima'rifati taqdis, kerana pengetahuan tentang penyucian Allah Taala. Tapi punca sebab apa kita dikata ini? Sebab akal. Pentakdisan dari sudut akal bukan segi dalil. Mentakdis Allah Taala kata Allah Taala bukan di atas kerana kalau atas dia berjisim di makhluk, ini adalah akal, bukan dalil. Kalau dalil Quran dengan jelas yang Fir'aun nak bina bangunan, buat apa? Pakai isi-isi Nabi SAW sendiri pun. Macam apa Zainab binti Jahsh, kan dia bangga. Macam isi lain bangga. Dia kata korang semua dipinang, dikahwinkan korang dengan Nabi oleh wali-wali korang. Tapi aku dia kata, dinikahkan dengan Nabi oleh Allah Ta'ala daripada atas 7 langit. Dari atas 7 langit. So, jadi, diorang cakap macam tu. Cakap macam tu lah. Jangan, okey, kalau diorang panjangkan apa tajuk, kalau intai, kalau sekian, itu tak kena lah. Tak kena lah, jawapan dia tak panjang. Kita faham kalimah, stop situ. Kalau ada penjelasan tambahan, itu saja. Tak lebih dari itu. Okay? Pasal dia kata kat sini kan, dia kata telah batal kedudukan tinggi dari segi tempat kerana pengetahuan tentang takdis. Maka tidak tinggal illa fawqiyatun martabati. Maka tak tertinggal lam yabqa illa fawqiyatun martabati, kedudukan atas dari segi martabat. Kama yuqal, macam dikatakan ikut bahasa as-sayyidu fawqal abdi. Tuan tu di atas hamba. Wa zawju fawqa zawjati, suami di atas si isteri. Wa sultanu fawqal wazir. Okey, dan sultan tu di atas menteri-menteri. Allah fawqa ibadihi, Allah di atas hamba-hamba. So, actually bila kita sebut tu memang gambaran yang sama macam mana Firaun kena. Tapi kita kata nak larikan dari ni kerana fahaman ilmu kalam, ni masalah dia. Dia kata wahadzal kal maqtu', dan ini seperti dah diputuskan lah, dia kata, walaupun benda ni adalah takwil, dia kata kal maqtu' bihi fi lafzil fawq, sepada lafaz fawq, lafaz atas, dia kata li'annahu la yusta'malu fi lisan Arab illa fi hadaini ma'nain, kena tak digunakan dalam bahasa Arab kecuali dengan untuk dua makna ni je. Dua makna ni je yang ada. Jadi tak ada makna lain. Kalau satu tu dah salah, satu lagi betul je kata. Tapi saya ulang balik perbuatan dia menyalahkan masalah fauqiyatul makan tadi. Fauqiyatul makan itu tak kena. Sebab bila dia kata macam tu, dia nak nafikan banyak ayat Quran dinafikan oleh dia. Masalah kalau dia kata kebersamaan tadi Allah Ta'ala katakan pada Musa dan Harun bila Allah Ta'ala utuskan mereka pergi pada Firaun, kan? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian, aku mendengar, aku melihat. Aku dengar, aku lihat. Dan dari segi kedudukan Allah Ta'ala kesumpaan dengan makhluk, kita boleh kata kedudukan jauh dan dekat tu ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada jauh, tidak dekat pada dia. Semua tu sama saja. Dekat dan jauh tidak ada beza. Kan, zahir dan batin serupa saja. Orang sembunyi ke, orang isytihar ke, semua sama di sisi Allah Ta'ala. Sebab tak ada benda yang tersembunyi pada Allah Ta'ala. Jangan sebab itu perbandingan kita kata itu kena jaga sikit lah, kan? Berkenaan perbandingan, kan? Dia kata dalam bahasa Arab digunakan, tapi kena faham penggunaan tadi kita tengok disongkong dengan dalil. Adapun kalau satu dalil saja berkenaan kebersamaan itu digunakan untuk maksud Allah Ta'ala ada di mana-mana ataupun nak nafikan ayat Quran, tak kena lah. Tak kena, baik. Wa amal lafzul istiwa'i fi ila sama. Adapun lafaz istawa ila sama, istiwa ke langit atau istawa wa 'alal arsy atau istiwa 'alal arsy, dia kata farubama la yahsiru mafhumuhu fi lughati hadzal inhisar. Dia kata barangkali dia kata tidak
terhad atau terbatas kefahaman dia dalam bahasa dengan batasan ini. Wa idza taraddada baina thalathati ma'anin, maksud dia mungkin lebih, dia kata. Kalau dia berulang alik di antara 3 maksud. Fa maknayan jaizan 'ala Allah. 2 makna yang harus bagi Allah Taala, wa makna wahid, dan makna satu pula huwal batil, yang batil. Dia kata fatanziluhu 'ala ahadin maknayain jaizain. Dia kata maka peletakan lafaz tadi kepada salah satu 2 makna adalah harus. Yang harus, dia kata yakunu bizanni, dia adalah dengan sangkaan, au bihtimal mujarradi, dia dengan sangkaan semata-mata, dengan kebarangkalian semata-mata. Dia kata bagi diorang, bagi pendapat dia, ini patut dipahami. Dia kata hadza tamamun nazari fil kafi an ta'wil wal haudi. Ini adalah sempurna pencukupan pandangan pada menahan diri atau berhenti daripada pentakwilan dan memperdalam pembincangan dalamnya. Cuma pada kita baca ni, kita terpaksa ulas juga. Ada yang tak berpadanan bila kalimah-kalimah tadi dinafikan maksud asal dia hanya kerana tak berpadanan dengan akal. Pasal penafian itu berasal pada akal. Dia kata masalah jisim. Sedangkan Allah Ta'ala ada zat. Kita tak kata jisim macam kita, tapi zat tu ada. So kita akan lihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni bukan uap gas yang tak dilihat kelihatan. Macam malaikat kan. Dia ada fizikal dia. Kalau tak, dia boleh pegang pukul kita macam mana. Macam Jibril AS dia angkat dan hempaskan. Dan Nabi kata bila dibuka Said Jibril timur ke barat dah kan gelap. Kita tak nampak malaikat. Tapi bila fizikal, dia ada fizikal. So kita tak ada fizikal. Kan Allah Ta'ala Maha Tinggi, Maha Agung, ada disebut berkaitan dirinya. Bila kita kata berkait dengan tajuk dilihat, maka kita melihat Allah Ta'ala, berkata-kata dengan Allah Ta'ala, semua tu menyokong tentang adanya zat. Tapi nak samakan zat tadi dengan zat manusia, tidaklah. Confirm tidak akan kita samakan. Tapi untuk mengatakan tak ada zat tu, itu gila. Itu salah bila kita kata tak ada zat. Saya ingat Rasulullah gitu, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada depan, belakang. Tak ada. Tak ada. Sedangkan semua para anbiya tunjukkan berkenaan masalah Nabi sendiri ketika mana tunggu peralihan kiblat, nak alih kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Kan Nabi duk toleh-toleh ke langit. Mana tak toleh tepi dinding je, tepi kat depan Baitullah, dekat depan baginda saja. Baginda asyik toleh ke langit. Allah Ta'ala kata qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah lihat hai Muhammad, ulang-aliknya wajah kau ke arah langit. Kami lihat dah. Wajah kau duk toleh-toleh ke langit. Kami nampak. Kan? Jadi maksud dia kalau kat situ, maksud dia Nabi pandang ke langit tadi nak cari siapa? Nak tunggu jawapan dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Di atas lah bukannya. Di kiri kanan depan belakang atau bukan macam king Ahbash. Kalau kita dengar kumpulan ni kata Allah ada tempat bertempat, kumpulan ni ajaran Ahbash panggil. Yang kumpulan ni pengikut Abdullah Al-Haradi daripada Lubnan. Dia asal daripada kawasan belah Afrika, kemudian dia pindah ke arah Lubnan dan mengasaskan tempat di situ. Dan kumpulan ni memang mengkafirkan ulama-ulama Islam dan memang sesat kan. Bab kita kata banyak perkara sesat mereka tak laksanakan. Cuma kat Malaysia sekarang ni ada beberapa orang yang menjadi dia punya spokesperson. Yang biasa kita dengar Allah ada tanpa bertempat. Itu Ahbash. Sebab benda tu tak pernah berlaku pada ajaran salaf. Hatta kalau kita belajar kitab Imam Ghazali ni pun sekarang ni tak ada pun ajar tentang Allah ada tempat bertempat. Tak ada. Itu semua itu adalah kata-kata mereka sahaja, tak ada sebarang dalil. Itu perbezaan kita dengan mereka lah. Okey, itu yang 1 2 3. So pertama tafsir, kedua takwil, ketiga lah. Okey, at-tasarrufu as-salithu at-tasrif. Tindakan yang ketiga yang kita panggil apa? Dan sudut masalah menahan diri daripada bertindak pada lafaz-lafaz yang datang. Yang ketiga at-tasrif. At-tasrif, dia kata tasarrufu as-salithu, tindakan ketiga alladhi yajibul imsak anhu, yang wajib untuk kita menahan diri daripadanya, at-tasrif. Pentasrifan Okey, makna dia kata manahu, makna dia adalah tasrif ni adalah, kalau itu tasrif biasa, perubahan satu kalimah kepada banyak kerana makna yang berbeza. Ini kita nak faham. Dia kata dan makna dia adalah annahu idza warada qauluhu istawa fala yanbaghi an yuqal mustawin yastawi. Dia kata jika datang lafaz kata kat firman Allah Taala datang daripada Nabi kata istawa, maka tak harus untuk seorang tu dia tasrifkan mustawin ataupun yastawi, dia gunakan mudhari' ke datang madi. Fi'il tu datang, kata kerja tu datang dengan past tense. So they don't ever datang gatal buat present tense, future tense, buat dengan lafaz-lafaz lain kan, tak boleh. Bahkan kata nama pun tak boleh. Okey. Kerana li'anna al-ma'na yajuzu ay yakhtalifa. Kerana makna pengertian boleh harus saja dia berbeza.
ketika madi maksud A, bila jadi mudhari' maksud lain boleh je. Li'anna dalalata qaulihi, kerana petunjuk kata-kata Allah Taala, firman Allah Taala, kata-kata orang tersebut, huwa mustawin 'alal arsy, dia orang sesuatu dia tu mustawin, kalimah guna fi'il madi bukan guna isim fa'il. Isim fa'il, dia beristiwa, dia yang beristiwa di atas arasy tu, dia menunjuk kepada apa? Petunjuk ke atas al-istiqrar, ke atas penetapan. Azharu min qauli, dia lebih zahir, lebih terang kedudukan maksud dia berbanding qauluhu ta'ala, firman Ta'ala, rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha, dia mengangkat akan seluruh langit dengan tanpa sebarang tiang engkau melihatnya. Thumastawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Okey. Bal huwa qauli, bahkan dia seperti firman Allah Taala, khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dia cipta untuk kamu apa di muka bumi semua sekali. Thumastawa ilas sama, kemudian dia istiwa ke langit. Jadi maksud dia dua kan, istawa ala, istawa ila. Jadi kita kata bila gunakan dengan lafaz istawa ala, istawa ila tadi, dia punya apa? Dia punya maksud dia ikut kepada pemahaman Imam Ghazali kat sini adalah tidak tetap. Dia ada kebarangkalian maksud. Sedangkan kalau gunakan mustawin, maksud satu je. Fa inna hadha yadullu ala istiwa. Ini menunjukkan kepada istiwa ni qadin qadha min ikbali ala khalqihi atau ala tadbir mamlakatihi biwasitatihi. Dia kata maksud dia istiwa ni dekat di sini dia kata menunjukkan kepada telah terputus ataupun inqadha, telah berlalu daripada ikbali ala khalqihi, daripada menghadap kepada makhluk dia, atau ala tadbir mamlakati biwasatihi, ataupun ke atas pentadbiran kerajaan melalui terperantara dengan arasy tadi. Tapi dia tentunya tak kena pengertian Allah Ta'ala jadikan perantara. Macam kita berfikir, kita nak bincang tajuk ni, kita berfikir guna otak, kita berfikir mentadbir guna otak. Macam datang pengertian yang ahli kalam ni, dia kata Allah Ta'ala mentadbir melalui arasy. Mana boleh cakap itu? Tak kena kita mengatakan Allah Ta'ala perlukan arasy untuk mentadbir. Tak ada pun. Jadi memang dia kata, tapi kat sini dia kata ini menunjukkan kepada kerana ini dalam fi'il madi tu ala ta'ila tadi, dia kata ini menunjuk kepada istiwa ni, dia kata inqadha min ikbali ala khalqi, dia telah putuskan daripada mendekat kepada ciptaan dia ataupun pentadbiran kerajaan dia melaluinya tu arasy lah. Fa fi taghyiri tasarif, ni dari di sini dalam peralihan akan tasrif ma yu'athiru fi taghyiri dalalati wal ihtimal, dia ada apa yang memberi kesan pada perubahan petunjuk dan juga kebarangkalian. Fal yajtanibut tasrif, maka hendaklah falyujtanabut tasrif, maka hendaklah dijauhi akan tasrif. Falyujtanabut tasrif, hendaklah dijauhi akan tasrif, kama yujtanabuz ziyadah, macam dijauhi akan penambahan. Tambah tak boleh, tasrif pun tak boleh. Kerana penambahan dengan tasrif tadi bertambah maksud. Fa inna tahta tasrif nuqsanan wa ziyadah, kerana di bawah tasrif ni ada perbuatan mengurangkan ataupun menambahkan. Benda patut jadi maksud sekian, boleh jadi kurang dia maksudnya. Tapi untuk gunakan contoh tadi kata penafian Allah Ta'ala bersunat arasy adalah salah. Okay? Baik. Okay, wallahu alam. Ada soalan? Tengok je dekat Facebook. Okey, tak ada soalan, alhamdulillah. Soalan kuliah insya-Allah nanti kita sambung lagi. Cuma kena ingat tajuk kita sekarang ni kita berhenti sampai muka surat yang ke 57 59. Dan pembahasan kita sekarang ni dia tentang tugasan, yang mana Imam Ghazali dan kitab beliau dia letakkan tugasan bila kita ni nak berakidah dengan akidah salaf. Dalam bab asma dan sifat dia kata mana ada 7 dia kata tugasan. Tugasan tu adalah yang pertama dia kata takdis, itu penyucian Allah Taala daripada segala yang berkaitan sifat makhluk. Dia sebutkan situ jisim, termasuk sebenarnya adalah jangan sampai kata tak ada zat pula lah. Okey. Kemudian pembenaran, benarkan apa Nabi sabdakan. Iman, kita bukannya lawan. Kemudian kita iktiraf ketidaktahuan, kelemahan kita. Itu kita tahan diri kita, pasal kita tahu diri kita ni tak berupaya mendapat pengetahuan sebab akal kita limited, dia tak boleh tahu lebih daripada batasan dia. Kemudian diam,
takkan tanya mengenai makna dia dan takkan memperdalamkan tentang perbincangan. Kerana perbuatan menanya-nanyakan tentang maksud-maksud berkenaan adalah bid'ah. Macam kata-kata Imam Malik kepada lelaki tanya dia tentang istiwa. Kemudian yang kita sekarang masih lagi yang tajuk dia adalah menahan diri. Menahan diri itu daripada apa? Tidak kita bertindak kepada lafaz-lafaz tadi dengan beberapa tindakan. Yang dia kata tadi takwil, tafsir, takwil, kemudian apa? Kemudian yang tadi 58. Okey. Dia tafsir, takwil, okey. Dia ada tafsir, takwil, kemudian kemudian tasrif. Yang tadi kita sebut tadi last sekali tasrif. Maksudnya kita pergi kembangkan words tu tadi dalam fi'il madhi, kita bagi dalam lafaz yang lain. Sebab dalam penungkaran lafaz tersebut boleh menjadi dekat situ kita kurangkan maksud, tambah maksud. Kurang maksud, tambah maksud. Sebab tasrif sentiasa berubahkan makna. Past tense, kan madhi mudhari' tu, benda tu akan beri kesan. Okay, jadi insya-Allah kita ada lagi 3 ada 3 lagi sebelum kita masuk kepada tugasan yang berikutnya, itu berkenaan dengan berkenaan dengan al-kaffu, berhenti, stop. Okey, sebelum yang ketujuh. Jadi yang kita ambil ni nombor 5 lah. Okay, baik. Wallahu alam. Dah nak keluar habis baru dah masuk kelas. Okey, baik. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.